darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dalam channel aku, terima kasih sudi singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudi menonton video-video aku lagi dan lagi dan lagi. Okay, hari ni aku nak share dengan korang pengalaman aku sepanjang perjalanan aku balik ke kampung ke, ataupun sepanjang perjalanan aku untuk pergi ke destinasi yang jauh. I mean like aku dan kereta je. Apa yang berlaku, macam mana sekeliling aku akan share dengan korang. Seperti yang korang tahu, aku daripada kecil stay kat Cameron Highland. And dulu Cameron ni jalan dia tapah sahaja kalau korang nak pergi. Lepas tu barulah dia buat jalan Simpang Pulai. Lepas tu barulah daripada Kelantan pula lalu kot Gua Musang. Lepas tu kalau Terengganu lalu kot Aring. Lepas tu kalau Pahang sekarang ni dah ada yang lalu kot Sungai Koyan. Jadi dulu memang lalu kot tapah je. Tapi tak lama pun masa aku pindah tu, jalan Simpang Pulai tu dalam proses. But then boleh jalan tapi dia tak buka luas lah untuk orang lalu lalang. Macam kita orang pernah lalu kat situ waktu first time kita orang pergi Cameron Highland tu, tapi jalan dia masa teruk gila, batu. Memang jalan yang orang kata kalau bagi pihak lelaki ni, dia orang jaga kereta, dia orang tak akan lalu kat situ. Rasa macam tercalar jantung. Macam tu lebih kurang kan. My mum orang Terengganu. Setiap kali raya kita akan balik Terengganu. Kadang-kadang selang lah balik kampung bapak aku Perak. So kita banyak lalu kot jalan Gua Musang, jalan kat situ. Jalan kat situ, ya Allah ya Tuhanku, memang sangat-sangat sunyi. Dan jalan dia panjang. Kau nak jumpa kedai tu bapak payah tu. Maksudnya setiap perhentian tu nak boleh jumpa ke lampu kedai tu memang sangat-sangat susah. Dan aku percaya korang yang tonton ni mesti ramai pengalaman yang lalu kot jalan tu. So setiap kali lalu kat situ banyak perkara berlaku. Dan bila banyak daripada aku dulu sampai sekarang, bila dah macam dah mahir lah orang kata lebih kurang, maksudnya dah biasa lalu kat situ, kita dah faham dah dekat mana, aku akan tutup mata tidur. Ataupun aku lebih kepada berborak-borak santai, tak tengok kat depan. Aku jenis dalam kereta, biasanya aku akan duduk kat bahagian belakang lah. Ayah aku, mak aku kat belakang. Okay, kalau nak cerita pasal pengalaman dalam kereta, perjalanan ke mana-mana, memang aku ada banyak version. I mean like banyak kisah pengalaman yang aku lalui. Sebab sekarang pun umur aku dah berapa kan. So aku berapa banyak kali pula naik kereta. Cuma aku akan cerita beberapa cerita sahaja untuk korang tahu macam mana situasi aku. Dan aku akan cerita peristiwa yang aku rasa aku macam-macam. Sampai sekarang pun aku ingat lagi peristiwa tu. Okay, jenis kami ni kalau berjalan nak balik kampung, ayah aku ni dia macam kadang-kadang pagi. Kalau gerak pagi tu bolehlah keluar daripada kawasan sunyi tu dalam waktu terang lagi. Tapi kalau dia gerak dalam tengah hari, perjalanan kami tu sempatlah macam lepas maghrib nak ke isyak tu masih lagi dalam perjalanan kawasan yang gelap. Sebab kan perjalanan kan jauh kan. Tambah lagi daripada Cameron nak pergi ke Terengganu memang sangat jauh. So jenis aku kalau dalam kereta, of course mak aku depan, ayah aku bawa kereta. Belakang ni aku 4 beradik tau. So 4 orang akan duduk kat belakang. Sebenarnya kereta kita MPV, tapi kita suka duduk 4 orang sebab adik aku pun kecil, kakak aku pun kecil. So kita orang selesa duduk 4 orang macam tu tau. Jadi aku akan duduk tengah. First thing first, kenapa aku duduk tengah adalah kerana aircon betul-betul menghadap. Okay, itu adalah tujuannya. Dan satu lagi, yang keduanya, aku ni tak suka duduk tepi sebab aku, mata aku, kau faham tak? Kalau macam aku duduk tepi, aku akan tengok tingkap je. So aku nak elak daripada peristiwa begitu, aku akan duduk kat tengah. Dan mereka, maksudnya adik-beradik aku ke, parents aku ke, diorang dah faham dah. Kalau dalam kereta perjalanan bila nak gelap je, diorang akan pastikan, okay, nak lalu ke mana-mana, diorang akan suruh aku tidur. Kalau tak tidur pun suruh aku tutup muka dengan bantal, something like that. Sebab banyak sangat peristiwa-peristiwa yang dalam kereta tu aku nampak ni. Aku ni memang kalau pergi mana-mana aku suka teman driver tau. Macam bapak aku selalu teman dia. Dan aku takkan biarkan dia sorangan. Aku akan berborak dengan dia sampailah sampai destinasi. Sebab aku takut orang yang drive ni ngantuk. Lepas tu aku borak-borak dengan ayah aku. Dalam perjalanan tu macam-macam kejadian berlaku. Di mana, okay, aku beritahu kat korang untuk korang faham. Mata aku ni sebenarnya memang boleh melihat daripada kecil. Tapi ada juga aku terbaca komen, ada orang kata, adakah apa kau ingat dia bangun tidur dia terus nampak benda-benda tu? Betul, aku bukanlah jenis yang orang kata buka je mata terus nampak hantu. Tak, dia macam mana jelmaan-jelmaan yang aku nampak ni, dia ada sentiasa. Cuma tidaklah aku nampak banyak. Dia taklah sampai tahap macam tu. Kalau macam tu of course lah malaikat pun aku boleh nampak. Tapi cerita dia bukan macam tu. Aku tak ada kelebihan sampai tahap macam tu. Cuma yang aku boleh describe kat sini, bila aku bangun tidur,
Okay, dalam bilik aku ni kalau tak ada lah. Kalau yang pernah juga ada, aku nampak lah, maksudnya macam tu. Tapi begitu aku keluar rumah, di persekitaran kita tak banyak pun mesti ada. Salah satu peristiwa yang aku lalui, tengah kita duduk dalam kereta, biasa ni cerita kalau aku duduk belakang tau. Kalau aku duduk belakang macam tu, kalau aku tengok cermin, sebab aku katakan aku kalau duduk belakang, aku memang akan tengok luar. Dan kenapa mereka, family aku ni tak bagi aku duduk tepi tengok luar sana, diorang suruh aku buat sesuatu macam tengok depan ke, main phone ke, ataupun berborak ke. Sebab pernah satu ketika tu, bila dalam perjalanan tu, bila aku nampak tu, aku terkejut. Dan bila aku terkejut, semua dalam kereta tu jadi takut. Faham tak apa yang aku sampaikan? Dia macam tu. Dan aku beritahu kat korang jelmaan seperti apa yang aku nampak bila dalam kereta. Yelah, sebab kereta kan bergerak, mesti korang terfikir macam mana aku nampak kan keadaan dia. So di sini aku nak share dengan korang bentuk dan rupa macam mana yang aku nampak sepanjang dalam kereta perjalanan yang laju sekali lintas macam tu. Aku pernah nampak satu ketika tu, ada orang macam rupa manusia duduk dekat tengah-tengah jalan. Lepas tu ada yang dia macam nak tahan kereta tau. Dia duduk dekat tengah. Aku tak tahulah tempat yang kita orang lalu tu adalah tempat apa. Tapi dia duduk tengah-tengah tu, dia macam nak tahan kereta macam tu. Tapi macam mana aku boleh detect dia bukan manusia? Sebab bila kita dah nampak dekat situ, kan ada side mirror kan. Jadi bila dekat situ, aku pun nampak macam pelik sebab dia duduk tengah-tengah jalan kot. Macam kalau kita fikir pun, siapa je tengah-tengah malam buta nak tahan kereta macam tu. So bila tengok kat side mirror tu, lama-lama tu dia hilang. Maksudnya memang tak nampak apa-apa. Hanya nampak, dia tak nampak macam dia hilang zas macam tu tau. Dia macam, aku tengok tiba-tiba macam kau kedip mata sikit, terus dah tak nampak dah benda tu. Jadi dia jelma macam tu. Ada juga peristiwa di mana kalau keliling kau hutan, pokok kan, biasanya benda ni dia suka duduk, aku tak tahu spesies apa, tapi jelmaan ni dia suka duduk dekat pohon-pohon yang apa orang kata, macam kalau pokok tu dah layu tu, lebih kurang macam tu lah, pohon-pohon yang dah terjatuh tau. Dia suka duduk dekat pokok-pokok yang macam tu. Dan macam mana rupa dia macam nampak kepala dia dekat bawah tau. Dia punya kepala di bawah, lepas tu kau akan nampak dia macam bergantung pada sesuatu, tapi dia tak ada benda yang dia berpaut. Maksudnya kepala kat bawah, kau boleh imagine tak macam mana aku cakap? Kepala kat bawah and then dia macam tergantung, tapi kita tak nampak benda apa yang menggantungkan dia. Kat pokok kelapa majoriti memang banyak lah. Pokok kelapa yang dah layu tu tak, yang dah jatuh tu, dia memang akan ada. Jadi perjalanan nak pergi ke Terengganu tu kan, kiri kanan hutan. So kalau aku nampak macam tu, memang aku nampak lah pokok-pokok tu. Kira kalau mata orang lain nampak pokok tu pokok biasa, dan pohon-pohon yang jatuh tu macam biasa, pokok-pokok yang dah layu tu macam biasa, aku akan nampak setiap pokok yang layu tu ada yang bergayut benda. Maksudnya aku nampak kepala kat bawah tu bergayut. Dia spesies yang sama. Aku tak tahu kalau mata orang lain nampak macam mana, tapi aku memang akan sentiasa nampak pohon yang layu ni spesies macam tu. Jadi biasa kalau aku nampak benda-benda macam tu, bagi aku dah faham ini adalah makhluk jemaah yang nak mengganggu, nak menyesatkan mata kita, pandangan kita, bagi kita takut, nak menakut-nakutkan. Aku faham macam tu sebab daripada kecil sampai aku besar, aku dah memang biasa kena macam tu. Dulu reaksi aku memang sangat-sangat takut lah. Kadang-kadang aku macam macam tu kan. Lepas tu bila dah lama-lama, sebab sekali lalu kan, so aku ambil alternatif supaya tidak pandang je lah, aku akan buat macam tu. Lepas tu kadang-kadang yang macam, aku pernah lah tengok beberapa cerita drama ke movie ke apa ke, kalau cerita hantu dia buat macam lebih kurang jelmaan Pontianak tu kan, yang dia buat gerak apa semua kan. Okay, to be honest, apa yang aku nampak ni pengalaman aku sendiri. Aku bukan nak condemn mana-mana pihak. Aku tak mengatakan statement yang orang lain buat tu salah. Mungkin apa yang dia lalui lain, tapi bagi aku jenis yang macam tu tak ada. Biasanya yang ada pun dia macam kalau yang orang gelarkan Pontianak ni kan, dia memang betul biasanya perempuan, dan dia macam nampak rambut panjang dan dia berterbangan macam tu kan. Biasa kalau cerita, of course dia akan buat kain bawah, betul, sebab dia nak menampakkan lebih kurang sama. Dan aku percaya orang yang buat cerita macam tu mungkin dia ada dengar daripada true story someone yang pernah ada nampak ke apa ke. Tapi hakikat realitinya, dia tak berjisim tau. Kau boleh bayang tak? Dia macam awan, tapi dia bukan awan. Tolong faham apa statement aku ni. Dia bukan awan, tapi untuk kefahaman korang, maksudnya dia nampak satu susuk yang rapat-rapat, seperti asap yang rapat-rapat yang menampakkan dia berjisim, sedangkan dia tak berjisim. Sebab apa? Bila kadang-kadang bila aku nampak dia terbang, contoh kalau dia terbang kan, dia terbang ke satu-satu tempat tu,
kan ada pokok-pokok kan, pohon-pohon tu kan, dia terlepas je. Maksudnya dia tak ada pun stuck dekat pokok-pokok yang ada tu. Dia macam pergi je. So nak katakan dia punya rupa tu boleh tembus je. Dia bukanlah macam macam mana nak cakap. Aku harap korang faham lah. Dia lebih kurang macam tu. So dia boleh terbang, dia pergi macam tu. Dan suara tu of course memang ada. Suara dia memang aku pernah dengar lah. Dia mengilai ya. Astaghfirullahaladzim. Lebih kurang macam tu. Tak nak cerita pasal ni. Dan ada satu kejadian tu yang memang membuatkan aku sangat-sangat terkejut, sehingga kan mak aku, ayah aku macam tu, apa ni ya? Satu kereta baca doa. Sebab apa tau, aku tengah duduk tengah macam ni. Okay, aku main phone tau. Aku kan suka duduk tengah, aku main phone. Lepas tu aku pandang ke depan macam tu. Lepas tu ada depan, aku pandang depan tu ada lori tau. Lori panjang lah, macam lori kelapa sawit ke aku tak tahu. Mula-mula aku dah nampak lah, macam ada something dekat atas pokok lori kelapa sawit tu. Dia macam duduk, macam susuk perempuan, tapi sama-sama lah, lebih kurang macam tu. Tapi macam ada objek lah yang menampakkan tu. Nampak macam ada rambut, tapi wawalah aku tak berapa perasan detail. So bila aku nampak tu, aku macam buat tak tahu lagi. Aku terus main phone kan. Lepas tu bila aku pandang balik, dia daripada atas tu dia terbang terus datang. Dia betul-betul lekat dekat cermin kereta bapak aku tu. Maknanya dia datang tu zas macam tu kan. Dia terus wow macam tu kan. Memang terkejut sangat-sangat yang membuatkan aku macam ya Allah, aku macam menjerit lah. Lepas tu ayah aku kan tengah bawa kereta, dia mesti dia macam ni sikit. Dia kata kenapa tu semua? Lepas tu abang aku, mak aku semua baca doa. Lebih macam tu ada orang risau kan. Dan pernah juga peristiwa di mana kita orang jalan macam gini kan, aku nampak di kereta sebelah ke ataupun kereta depan tu ke ada benda menompang kat atas dia. Dan kereta kami pun ada juga. Macam mana nak tahu? Biasanya kalau diduduk dekat atas bumbung ni, kalau aku duduk dalam kereta, aku tak nampak, tapi aku dapat merasakan dia dari segi macam mana tiba-tiba aku akan rasa panas tengiang-ngiang tau. Dia macam automatik. Mula-mula normal, suhu badan kau tak rasa apa-apa, tiba-tiba semua bulu roma kau menaik, tegang, and kau akan rasa panas, seolah ada satu objek yang panas mendampingi kau. Lebih kurang macam tu lah. Tapi lepas aku dah rasa macam tu, aku diam je. Sebab bagi aku mungkin lah kiri kanan kan, sebab kita lalu kat jalan yang gelap. Tapi bila dah terjadi macam tu, ayah aku pun bersuara, berat semacam kereta ni. Lepas ayah aku bersuara tu, aku tahu. And then aku terus cakap kat dalam kereta aku cakap, okay, semua baca doa untuk nak elakkan daripada peristiwa macam tu. Alhamdulillah, lepas baca abang aku baca doa, mak aku baca doa semua kan. Walaupun kata kita baca ayat kursi, lepas tu ada yang macam abang aku dia baca surah apa yang dia tahu, mak aku macam tu. Lepas semua bila semua dah kita baca doa kan, mohon pada Allah jangan ada sebarang perkara-perkara yang tidak baik apa semua, dia macam jadi smooth balik. Maksudnya keadaan tu macam aku pun tak ada rasa macam serang-serang sejuk. Tu ayah aku pun okey bawa kereta balik macam ni macam ni lega sikit, selesa sikit, macam tu. Jadi ada satu peristiwa ni juga, bila aku macam tengah tak ada buat apa, aku biasa dalam kereta aku suka main phone tau, atau aku tak dengar lagu, aku tengok cerita macam tu. Jadi bila aku duduk tepi kan duduk tepi kereta, ada sometimes aku duduk tengah, sometimes aku duduk tepi, biasa macam tu lah. So kadang-kadang tengah-tengah dengar lagu je, tak ada apa-apa pun. Tapi biasalah bila kau dah terlalu kusyuk kat sini, mesti kadang-kadang kau nak pandang depan, kadang-kadang kau nak pandang tepi kan. Pernah juga peristiwa di mana bila aku tengah main phone kan, tiba-tiba aku macam ni, tiba-tiba aku pandang depan kan, dia entah daripada mana tak tahu, dekat hutan tepi-tepi tu, dia terus datang dekat-dekat. Lepas tu dia datang dekat, kuku dia tu terus dia macam mencakar tau dekat kereta. Tapi nasib baik kereta tak bercalar. Tapi pernah juga yang jadi peristiwa macam datang tu, dia macam daripada belakang datang lekat kat kereta, macam dia melintas dulu dekat cermin tu. Aku nampak dia, aku macam dah terkejut macam tu. Lepas tu dia tahan. Ada juga terjadi kereta bapak aku bercalar kat bahagian belakang. Ada juga peristiwa yang macam tu. Jadi macam mana aku nak cakap, aku faham aku kalau macam tu memang dia sangat-sangat nak mengganggu. Dia saja nak mengacau aku, nak bagi aku rasa takut dan sebagainya. Ada kejadian juga bila macam aku cakap kan, dalam family aku suka teman driver. Jadi aku pernah lah kalau macam yang lain nak tidur, aku akan minta kat mak aku untuk berhenti. Mak aku duduk belakang, aku duduk depan. So bila aku duduk depan, aku akan teman ayah aku borak sampai. Lepas tu bila aku duduk depan, pemandangan lagi luas lah kan. Biasa aku borak-borak dengan ayah aku. Tiba-tiba sampai separuh jalan tu, ni masa on the way nak pergi, aku tak ingat lah sama ada nak pergi Terengganu ke, nak pergi mana ke. Yang pasti perjalanan tu memang jauh tu. Basically kalau nak pergi perjalanan jauh tu memang kita nak balik ke Terengganu lah.
So separuh jalan tu aku ada nampak kereta terberhenti tau. Daripada jauh aku dah nampak dah. And then aku tengok ada seorang orang tua dengan ada 2 orang muda. Bukanlah budak-budak tapi macam muda lah, lebih kurang remaja kot, macam tu kot. Parking kereta kat tepi tu kan. Macam tak tahulah kereta dia rosak ke apa ke. Jadi aku daripada jauh sebab tempat tu sunyi gila tau. Memang tak ada lagi kereta-kereta lalu lintas ke apa semua. Maksudnya kalau nak boleh nampak kereta satu-satu jalan tu memang sukar sangat. Jadi bila aku nampak kereta tu dah rosak, aku pun cakap kat ayah aku, "Ayah, tak nak tolong ke?" Tapi bapak aku pula dia cool gila tau. Dia cakap macam ni, "Tak boleh, kita tak tahu kan, kita nak tolong orang, kita pula kena samun." Sebab kat kawasan tu pun ada kes-kes yang macam tu. Jadi bapak aku pun buat tak tahu. Okey lah, aku pun tak apalah kan, betul juga kan, lagipun bawa family. Betul ayah aku pun cakap lah, ayah bawa family apa semua, ayah tak nak ambil risiko kan. Okay, teruslah berjalan apa semua. Lepas tu kesiannya, lepas daripada kereta tu, aku cakap lah, ya Allah, kesiannya orang tua, anak dia boleh buat apa, nak kuasa apa tengah-tengah hutan macam ni. Aku bebel lah, macam aku memang kesian sebab memang nampak di mata aku memang real macam tu kan. Jadi ayah aku ni dia diam je, dia tak ambil point apa-apa aku cakap. Sampailah kita orang dah keluar daripada kawasan-kawasan pendalaman, dah keluar betul-betul dekat jalan yang memang ada traffic light apa semua, baru ayah aku bersuara. Ayah aku cakap, sebenarnya kan, apa yang kamu nampak tadi tu, yang kereta tu, ayah tak nampak pun. Ayah aku cakap macam tu. Sebenarnya tak ada pun, mana ada kereta rosak kat situ. Aku terus jam. Oh ya ke? Aku macam tu je lah. Tapi masa yang aku nampak tu memang aku nampak real lah, macam manusia. Aku tak tahu kisah di sebalik kenapa aku nampak macam tu. Tapi mungkin ada hikmah jugalah. Bila aku nampak macam tu, ayah aku pun reaction macam tu. Kalau tidak, kalau berhenti entah apa lagi, haru lagi kan. So benda-benda macam tu kalau dalam perjalanan pergi keadaan gelap, memang akan terjadi macam tu. Siang pun aku pernah terkena macam tu, tapi dia tidaklah orang kata melampau. Kalau siang tu biasanya aku akan nampak jelmaan haiwan-haiwan melintas. Dan pernah juga satu ketika, aku tak ingat aku balik ke Terengganu ke, aku balik ke mana ke, jalan tu memang kelapa sawit kiri kanan, aku boleh nampak harimau melintas. Dan aku sangat takut sebab aku risau harimau tu attack kereta kita orang, macam tu. Tapi bila mana ayah aku sedarkan, kata mana ada apa semua ni, aku macam cool balik lah. Jadi peristiwa macam tu sepanjang perjalanan memang banyak. Sebab tu lah aku selalu terfikir bila aku nak ambil lesen kereta. And yes, aku memang tak ada lesen kereta lagi sekarang ni, tapi aku boleh bawa kereta. Bukanlah aku nak jadikan benda ni sebagai isu kenapa aku tak nak ambil lesen kereta, tak ada lah. Boleh je ambil kereta. So elak lah daripada drive malam ke macam mana. Cuma aku rasa macam, lagi satu aku macam okay kot, bila tak ambil lesen kereta, orang lain yang drive tak aku. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu adalah jadi satu peristiwa. Waktu tu dekat jalan Go Musang kot, ada perhentian orang nak tengok gajah tu. Aku tak tahu apa nama tempat tu. Ada toilet tau kat situ. Jadi ayah aku ni berhenti kat situ. Mak aku nak pergi toilet, ayah aku nak pergi toilet. Lepas tu waktu nak keluar balik, lepas nak kiranya nak daripada parking tu nak keluar, nak corner balik lah, macam nak pergi kan, nak keluar jalan besar tu kan. Ayah aku reverse lah kereta. Biasa kalau kita reverse kereta kan ada yang bunyi ting 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 tu kan. Lepas tu tiba-tiba waktu tu reverse kat kawasan lapang je tau. Kereta bunyi ting 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 ting. Kebiasaannya bunyi titik-titik banyak kali tu bila satu-satu objek tu dah dekat dengan kereta kan. Tapi masa tu bunyi kuat gila. Lala ayah aku, sudah. Ayah aku suruh lah aku tengok belakang. Rupa-rupanya aku nampak banyak sangat family. Sebab dia orang memang betul-betul dekat-dekat dengan lampu kereta belakang tu. Lepas tu selebih-lebihnya tu lagi tu ramai lagi ke belakang. Semua nampak macam putih-putih je, lebih kurang macam tu. Ada budak kecil, ada orang tua, ada yang lebih kurang sosok je umur dia. Ramai sangat kat belakang tu. Tapi ayah aku tak nampak apa-apa. Family aku memang tak nampak apa-apa lah. Lepas aku cakap, oh patutlah berhenti lah, ramai ni. Ayah aku pun tak reverse je tu. Sebenarnya benda ni tak ada apa-apa pun. Sebab yelah, kalau ikut reality, orang memang tak boleh nampak benda-benda ni kan. Jadi buat apa aku nak berhenti berhati-hati. Tapi di mata aku, bila jadi macam tu, aku automatik macam, ayah berhenti lah, ayah dah langgar orang ni macam ni. Aku macam kecoh sikit buat ramai kat situ. Padahal benda tu tak ada apa-apa pun. Lepas tu ayah aku pun gerak peristiwa macam tu. Tapi korang janganlah ingat kalau macam tiba-tiba korang nak reverse kereta korang bunyi titik-titik macam tu, kontrol fikir benda-benda macam ni. Tak juga. Dia macam depends pada situation tu. Kalau betul-betul memang ada objek ke apa benda yang nak menjelma, nak mengacau korang, mungkin terjadi peristiwa macam tu. So lebih kurang macam tu lah. Dan biasanya kalau perjalanan yang jauh tu, aku pun pernah nampak juga kalau orang yang naik motor ada yang membonceng dia tau. Ada satu hari tu lagi lah, masa sama juga on dia nak pergi ke mana-mana yang jauh-jauh kan. Kejadian malam tau. Traffic light tu berhenti, kereta aku depan sekali. Masa tu aku tak ingat aku dengan family aku ke aku dengan kawan-kawan, aku tak ingat. Lepas tu adalah motor ni, motor macam superbike macam tu parking kat sebelah ni. Orang muda lah kot kan, tengok pada gaya dress up macam orang muda. So dia berhenti betul-betul sebelah kereta
aku. Jadi aku ni pandang macam ni. Lepas tu aku macam terkejut sebab yang dia bawa tu, benda tu betul-betul macam dia tak peluk orang yang bawa motor tu tau. Dia letak tangan dia satu dekat atas bahu bro tu kan. Lepas tu belakang dia tu macam mana? Belakang dia tu, tangan satu belakang dia tu dia macam sorok kat belakang. Tapi tangan dia tak ada. Faham tak? Bila dia sorok belakang, dia akan macam ni je. Macam ni kat belakang tu macam tu tau. Macam tu. Lepas tu yang tangan satu ni duduk macam ni kan. Okey lah, aku nampak macam perempuan, tapi aku dah tahu dah macam itu macam jelmaan sebab dia punya rupa tu macam, dia macam, bukan nak kata macam asap tau. Dia macam nampak lah macam bukan manusia kan. Lepas tu aku pun macam teliti je tengok. Lepas tu yang bawa motor tu macam terpandang. Kot dia ingat aku nak ngorek, dia tak tahulah kan. Lepas tu dia macam kerek lah orang naik superbike Lepas tu macam tu kan. Lepas tu aku pun tengok aku dah ingat macam tu. Lepas tu kan bila motor tu, bila dah traffic light kereta bergerak, motor tu bergerak je, tiba-tiba perempuan tu macam ni macam ni, pinggang dia jatuh ke belakang, turun daripada motor. Kau faham tak apa yang aku sampaikan ni? Bila dia nampak tu aku macam tu dah terkejut. Tapi motor tu tak nampak lah aku terkejut tu sebab dia kan superbike, dia laju lah. Lepas sebab bila dia zas macam tu, dia tekan minyak pergi terus perempuan yang duduk belakang dia tu macam tu ke depan macam tu, jatuh. Faham tak? Pinggang dia yang jatuh. Lepas tu jatuh terus lah aku nampak. Seriously terkejut gila tengok rupa yang macam tu tau. Sebab dia macam tiba-tiba benda tu jatuh. Aku tak tahu nak cakap macam ni. Dia macam jelmaan yang sepegitulah. Aku memang terkejut pada masa tu. Tapi sebab dia pun laju lepas tu aku tahu benda tu nak mengganggu. Nasib baik dia tak ikut aku balik rumah. Kebiasaannya kalau aku naik kereta, biasanya kereta-kereta lain yang depan ataupun sekitar aku ni kan, aku kebiasaannya nampak dia dekat lori lah. Dekat lori selalunya aku banyak nampak yang agak seram jugalah. Kadang-kadang tu aku nampak kan lori pasir, batu apa semua kan, diorang duduk betul-betul bertenggek. Benda tu duduk bertenggek dekat bahagian belakang tu. Kadang-kadang kan dia duduk macam tu kan. Lepas tu dia punya kat tepi-tepi ni nampak macam merah-merah, macam darah, lebih kurang macam tu lah. Susuk-susuk rupa sebegitu yang biasa aku nampak dekat lori ni. Aku tak tahu, mungkin tak tahulah yang jenis macam tu kenapa. Tapi mungkin juga dia, benda tu nampak, dia tahu aku nampak ke, dia nak mengusik dan menyesatkan aku ke. Mungkin juga lebih kurang macam tu lah. Lepas tu ada peristiwa kan, kalau macam aku berjalan dengan ayah aku je, sebab aku ni rapat dengan ayah aku tau. Aku biasa ikut ayah aku pergi mana-mana selalunya. Jadi pernah lah peristiwa tu, aku dengan ayah aku naik satu kereta. Masa tu aku kecil lagi, tak adalah kecil mana pun, sekolah rendah masa tu kan. So ayah aku ni dia berhenti solat dekat masjid tau. Masa tu tak ingatlah maghrib ke isyak macam tu. Jadi ayah aku akan parking kereta, and masa tu aku budak-budak kan, aku free hair apa semua kan. So ayah aku lah pergi solat, aku tak pergi solat masa tu. Jadi aku duduk dalam kereta, ayah aku pun suruh lah aku kunci pintu apa semua. Biasanya pesanan macam tu kan, sebab kita takut orang jahat apa semualah, lebih kurang macam tu. Jadi aku pun kunci lah duduk. Jadi bila ayah aku turun, aku akan pindah duduk kat bahagian driver tau. Aku akan duduk kat situ lah konon-konon kan. Lepas tu bila aku tengah duduk tu kat masjid tau, depan masjid dekat luar tu, memang gelap sangat. Sebab masa tu bukan waktu orang kira azan dah lepas lah. Okay, aku pun duduk di situ. Tiba-tiba kan kereta belah bonet ni, dia macam ada orang ketuk tingkap tau, tuk macam tu kan. Lepas tu aku macam dah terdengar. Aku takut sebab aku takut orang jahat. Faham tak? Aku tak terfikir benda lain, aku fikir orang jahat. Lepas tu aku duduk diam, aku pandang bawah tau. Aku macam tak tengok sebab enjin start tau. Aku buka aircon. Lepas tu bunyi macam macam tu. Aku risau. Lepas pada bunyi tu baru aku terfikir, janganlah ada benda-benda bukan-bukanan. Masa tu aku sekolah rendah, so memang aku macam keadaan aku tu takut lah. Aku mana ayah ni macam tu kan. Lepas tu okay, bila aku dah nampak dah ayah aku tu, betul-betul waktu ayah aku baru keluar, aku dah nampak dah dia lalu kan. Dia dah lalu lepas daripada pintu masjid tu, nak keluar daripada, sebelum nak keluar daripada pagar tu, aku pun dah lompat lah pergi ke seat sebelah. Elok aku lompat tu kan, masa aku lompat tu kan aku pandang macam ni. So bila aku lompat tu, aku terus pandang tingkap tu kan, terus muka orang tua, betul-betul depan cermin tu, orang tua. Kau tahu tak, muka dia, telinga dia kat sini panjang sangat, sampai sini telinga dia panjang macam ni. Lepas tu muka orang tua macam ni. Weh, aku terkejut. Aku pergi waktu ayah aku masuk, kenapa? Tadi tu ayah aku macam tak ada apalah. Ayah aku pun macam cuba coolkan aku. Tapi masa tu memang aku terkejut. Dulu masa aku kecil,
aku tak reti yelah kecil kan, semua benda kita takut, kadang-kadang tak nampak pun kita takut. Memang masa kecil aku susah sangat nak kontrol ketakutan aku. Lepas tu bila aku dah macam dah usia macam ni, barulah aku macam kadang-kadang aku tahu gangguan tu gangguan, mana yang bukan gangguan, melainkan dia jelma betul-betul macam manusia, yang di mana aku tak sempat nak tengok kaki dia, aku tak sempat nak tengok benda lain. Sekali lintas macam tu, yang tu pun kadang-kadang aku macam keliru jugalah. Tapi Alhamdulillah selama perjalanan aku sebegitu, tak ada apa-apa perkara yang memudaratkan, dan aku bersyukur sangat aku masih dilindungi, syukur Alhamdulillah. Jadi nasihat aku kepada korang yang kat luar sana, baik muda ke tua ke, tak kisahlah kan, siapa-siapa je, sekadar aku nak peringatkan saja, bukan untuk korang saja, untuk diri aku sekali. Kita nak pergi mana-mana, nak naik je kenderaan, bacalah doa naik kenderaan, mohon pada Allah supaya dijauhi daripada perkara-perkara yang tidak baik. Semoga selamat perjalanan pergi dan balik. Aku tahu macam ramai je orang baca doa, maksudnya kalau aku pesan macam ni adalah apalah, semua orang tahulah yang dah besar, aku tahu maksud macam tu. Cuma aku nak bagi tahu kat sini sebab kadang-kadang benda-benda yang jenis gangguan macam ni yang boleh menyesatkan kita tau, yang boleh membuatkan kita keliru. Sebab macam ayah aku kan, kawan dia pernah lalui peristiwa macam ni, dan peristiwa ni aku tak nak cerita kat sini, cuma aku nak cerita pengalaman aku dengan ayah aku. Masa tu family aku pun ada, tapi macam biasalah, yang lain tidur kan, so aku dengan ayah aku ni berjaga. Jadi kita orang daripada Terengganu nak balik ke Cameron. Okay, masa tu dah sampai dekat kawasan, dah nak naik kawasan Cameron dah tahu, tapi belum lagi sampai Cameron, maksudnya belum keluar lagi daripada kawasan yang Gua Musang tu. So perjalanan nak pergi situ, ada satu kawasan ni, dia kawasan memang kawasan berkabus tau. Dia dah warning dekat situ, memang kat situ kalau kabus teruk tebal sangat. Dekat situlah aku nampak masa tengah macam tu, masa nak ujung-ujung aku dah start ngantuk tau, tapi aku bertahan juga sebab ayah aku bawa kereta kan. Jadi tiba-tiba aku cakap, ayah tu kalau jalan tu dia nak pergi mana, aku cakap tu kan. Lepas tu ayah aku pun, jalan mana tu, ke kiri ni, panjang dalam jalan dia tu. Kau bayangkan, aku nampak okey, ni jalan dia lurus tau, lurus lekoh macam tu sepatutnya, tapi aku nampak satu lagi jalan yang menuju ke sana tu macam betul ke sini, sedangkan jalan tu adalah ke gaung. Kau bayangkan kalau aku yang drive kereta tu, maksudnya jahatnya jin nak menyesatkan ni, dia buat macam tu tau. Dia sampai nak menyesatkan kita sampai tahap macam tu. Cuma maksudnya aku nak sampaikan kat sini, walaupun kita dalam perjalanan, kita kena sentiasa ingat Allah, supaya hati kita tidak lari tau. Aku bukanlah nak cakap aku baik, tapi apa yang ayah aku cakap lebih kurang macam tu lah. Maknanya kita kena banyak-banyak beringat. Sebab kawan dia tu, ada yang seorang tu accident lah, lebih kurang kes-kes macam ni lah. Aku tak nak cerita, aku tak nak bahas pasal tu. Cuma aku nak pesan kat korang, hati-hatilah bila memandu kereta. Tak kisahlah awak boleh nampak ke, tak boleh nampak ke, cuma banyakkan berdoa, okay? Sekiranya ada kesalahan di dalam pembicaraan aku, ada terkasar bahasa mengguruskan hati siapa-siapa, mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah. Segala kekurangan, kesilapan datang dari diri aku sendiri. Aku minta maaf kepada yang ada DM aku cakap aku bercerita tak ada reaction, aku seolah-olah macam tak takut apa-apa. Macam mana aku nak cakap, aku bukan belagak, aku bukan angkuh, bukan aku nak tunjuk aku berani ke, tak ada. Tapi okay, aku share story aku yang dah berlaku bertahun-tahun lepas tau. So bila aku cakap aku nak share, aku mesti nak bercerita. Jadi bila aku nak bercerita, takkan masa aku nak bercerita tu aku nak bereaction macam aku takut nak cerita kat korang. Sebab okay, nak cerita, bukannya nak tunjuk feeling ke apa, betul tak? Lain lah kalau macam aku buat video reaction ke apa ke untuk tengok movie ke something like that. Sebab ni aku share story. So bila aku rakam video tu, aku bercerita. Jadi aku bercerita lah. Takkan aku bercerita aku nak main-main pula. So nanti lagi kena kecaman. Sebab itulah bila aku cerita tu, means aku ada keberanian untuk bercerita. Bukanlah sebab aku menyombong ke nak tunjuk berani. Tak ada, tak pernah terlintas pun benda macam tu. So janganlah judge aku macam tu. Okay guys, itu sahaja cerita untuk hari ni. Aku akan sambung lagi cerita-cerita aku di video yang akan datang. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.